dan juga rakyat negeri Sabah. Apabila kita sebut 8 bilion ringgit kepada rakyat itu termasuk rakyat kedua-dua negeri, kepada 9 juta rakyat itu termasuklah rakyat Sabah dan juga Sarawak. Jika kita pecahkan, maka adalah pecahan-pecahan pemberiannya itu. Contoh 800 juta ringgit untuk anak-anak sekolah, 150 ringgit satu kepala itu juga daripada Sabah dan juga Sarawak. Tuan YB, ya. Tuan Jumlah pemungutan hasil persekutuan daripada Sabah untuk dapatkan data-data ini sebenarnya this is a constitutional and legal obligation of the federal government. Dan menjadi tanggungjawab dan kewajipan semua agensi di bawah Kementerian Keuangan untuk mendapatkan data-data ini. Jadi sebab itulah persoalan yang saya tanya tadi, sebab saya sudah 5 penggal di sini bertanya soalan ini dan tidak pernah dijawab. Jadi sebab itulah kita meminta. Kali ini kita jawablah, Tuan. Kita jawab. Okey, terima kasih. Putrajaya Bacok Rasah Shah Alam bertanya 42.4 bilion ringgit tujuan subsidi itu apa pecahan? Pertama, 26 bilion ringgit bagi tujuan subsidi produk petroleum, subsidi petrol, diesel dan LPG. 8 bilion untuk tujuan subsidi bil elektrik. 8 bilion lagi tujuan sumbangan tunai rahmah kepada 9 juta rakyat. 500 juta bagi tujuan bayaran pampasan tol. Itu antara jawapan yang diberikan. Ada satu lagi perkara penting, 1MDB ditanya oleh Pendang dan juga Arau. Penting jawapan ini untuk didengar oleh semua. Tak apalah, banyak kali dah Putrajaya. Bagi bertulis. Lepas ni kita jumpa di luar. Jumpa luar. Jumlah hutang yang diambil alih daripada 1MDB, prinsipal 33.6 bilion, faedah 14.9 bilion, jumlah 53.5 bilion. Kemudian kita telah membayar melalui shareholder advance atau pinjaman 24.5 bilion, bayaran melalui akaun amanah 19.3 bilion, jumlah telah dibayar hutang 1MDB ini 43.8 bilion dan jumlah baki hutang yang belum dibayar 1MDB ini ialah 9.7 bilion yang merupakan 5 bilion prinsipal, faedah 4.7 bilion. Tetapi kita dapat asset recovery daripada 1MDB 20.3 bilion aset yang diperolehi, dan kita juga dapat settlement IPIC 1.8 bilion USD atau lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia. Jadi itu angka-angka tentang 1MDB. Yang berhormat Timbalan Menteri, sudah habis. Ada lagi sebelum yang berhormat Timbalan Menteri duduk, saya minta jawapan bertulis, boleh? Ya. Saya minta jawapan bertulis kepada butiran 010600 tentang pemberian khas tahunan Sabah itu. Sebab tadi jawapan Timbalan Menteri 125.6 juta untuk tahun 2022, tetapi dalam buku anggaran muka surat 50 masih lagi 26.7 juta. So saya minta jawapan bertulis ni. Timbalan Menteri, yang rasanya berkenaan dengan yang berhormat Bagan dan Pago tu sebab melibatkan integriti isu ni. Okey. Dia jawab bertulis. Yang Pendang tadi tu, yang Timbalan Menteri, yang pertama aset 1MDB itu dalam bentuk property, asset, equity ataupun dalam bentuk liquidate. Yang tu kita nak tahu, dah di-liquidate atau not, di-liquid atau tidak lagi. Yang kedua, tak jawab. Jadi soalan berkenaan dengan Menteri Kewangan yang tidak mendapat gaji dan allowance itu dibangkitkan tadi. Saya ingin menyatakan bahawa memang sah Menteri Kewangan tidak dapat gaji dan allowance daripada Kementerian Kewangan. Sah. 100% sah. Saya ingat Timbalan Menteri layak jadi Menteri Ekonomi lah. Timbalan Menteri tentang fleet kerajaan, kenderaan kerajaan, kontrak kerajaya. Terima kasih. Setakat ini yang saya ditaklimatkan mengenai kontrak yang berkaitan itu, bahawa syarikat yang memberikan pembedaan yang lebih rendah, mereka tidak dapat memberikan jumlah yang baik dari segi workshop dan pembaikian jika ada kerosakan. Atas dasar itu, Spenco diberikan kerana mereka mempunyai ratusan jumlah workshop di seluruh Malaysia yang boleh membantu dalam bab itu. Jadi setakat ini itu yang saya ditaklimatkan mengenai tender Spenco. Menteri, itu adalah direct negotiation kan? Ya, saya jawab secara bertulislah tentang detailnya, tapi saya nak maklumkan bahawa itu di antara sebab kenapa Spenco dilanjutkan. Ini yang last daripada segalanya, sebab ini perkara yang besar mengenai jana wibawa ni. Berapa anggaran? Ini Bayan Baru ada tanya.
Saya ingin maklumkan antara yang disebut sebagai jana wibawa ini 7.1 bilion jumlahnya. Di ICU ada 2 projek, JPM 2 projek, di Kementerian Kasar 7, KKM 1, Jabatan di Kerja Raya ada 3, KPLB 42, yang sebelum inilah KPM, Kementerian Pendidikan 4, Kementerian Pengajian Tinggi 4, Kementerian Wilayah Persekutuan 1, MINDEF ada 1, jumlah 67 projek jana wibawa, jumlah 7.163 bilion ringgit. Terima kasih. Yang mana-mana yang tak terjawab itu saya akan berikan yang bertulis. Terima kasih, Puan Pengurusi. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalah ialah bahawa wan sejumlah RM57 bilion 324 juta 796,000 untuk kepala B10, B11 dan B12 anggaran berbelanjaan mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B10, B11 dan B12 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah kepala P10 dan P70 anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P10 dan P70 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat. Mana MP Perikatan semua mana? Tak nampak ke? Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 40 Mac 2023. RM4 bilion yang dicatatkan pada tahun 2022. Bagi mencapai sasaran itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz maklumkan misi perdagangan dan pelaburan ke negara berkenaan akan dilaksana dengan menjadikan bidang berteknologi dan bernilai tambah tinggi sebagai tumpuan utama. Seperti aerospace, seperti pharmaceutical, chemical, petrochemical, digital economy, ya. Kerana dari segi peluang pekerjaan itu juga penting, tetapi dari segi peluang pekerjaan itu adalah peluang pekerjaan yang bertahap tinggi lah, di mana insya-Allah dengan memberi peluang pekerjaan yang bertahap tinggi, yang value add-nya tinggi, gaji pun tinggi, ya, dan kita nak rakyat Malaysia pendapatan yang lebih bagus daripada apa yang dapat dicapai pada masa inilah. Kita nak menuju kepada high income economy. Beliau yang bakal mengetuai misi berkenaan bermula esok hingga 17 Mac ini dijadual turut mengadakan pertemuan dengan beberapa syarikat yang menunjukkan minat seperti Samsung, Hyundai, Huawei dan Lotte. Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan ke Malaysia Yo Shun Bae optimis hubungan ekonomi yang kukuh antara kedua-dua negara akan mendorong lebih banyak syarikat Korea Selatan beroperasi di negara ini daripada 350 syarikat ketika ini. We will see more
number of Korean companies will come to Malaysia with the bigger investment. But as I said, the quality is also important. The area they invest is the high-tech industry and ESG-related the area, new energy sector. So through this investment cooperation, we will see mutually beneficial outcome. Beliau berkata demikian pada ucapan pembukaan sambutan ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur Malaysia Korea Selatan di Menara MITI. Korea Selatan merupakan rakan dagang ke-8 terbesar negara dengan ekspor utama merangkumi produk elektronik dan elektrik, gas asli cecair dan produk petroleum. Dari aspek pelaburan, negara tersebut merupakan sumber utama pelaburan langsung asing negara, terutamanya bagi sektor pembuatan. Ya, Malaysia tidak berdepan kesan secara langsung berikutan keruntuhan Bank Amerika Syarikat Silicon Valley Bank SVB. Bagaimanapun, negara dijangka akan terkesan sedikit sekiranya perkembangan itu menjejaskan pasaran modal dan perbankan Amerika Syarikat. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli melalui ciapan Twitter maklumkan tiada syarikat Malaysia yang mempunyai simpanan di bank berkenaan, sebaliknya kebanyakan syarikat pemula besar di Silicon Valley yang mempunyai akaun di SVB. Dan baru-baru ini, Pengawal Selia Keuangan Amerika Syarikat menutup SVB. Penutupan juga disifatkan sebagai kegagalan kedua terbesar bagi sektor bank runcit di negara itu. Kegagalan bank terbesar tersebut sejak krisis keuangan tahun 2008. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan kadar dividen 5% dengan jumlah pembayaran RM476.45 juta bagi tahun 2022. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan menyatakan LTAT berjaya mengumumkan kadar dividen yang lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Itu kadar dividen 4.1% dengan jumlah pembayaran RM379.42 juta. Ini mengambil perkiraan suasana pasaran dan suasana sistem keuangan negara masih belum pulih lagi setelah hampir 3 tahun lumpuh disebabkan oleh pandemik COVID-19. Tetapi di atas pengurusan yang cekap daripada pihak pengurusan LTAT, mereka telah dapat pulangan yang baik daripada pelaburan mereka dan akhirnya berjaya memperuntukkan sejumlah kewangan untuk mengumumkan bayaran dividen sebanyak 5% seperti yang diumumkan ataupun yang telah pun dibuat. Beliau berkata demikian selepas majlis pengumuman dividen LTAT di Ibu Negara. Ia merupakan peningkatan kadar dividen yang konsisten sejak tahun 2018. LTAT kini dalam fasa akhir pelaksanaan Pelan Transformasi 2019-2023 untuk menangani cabaran dan mengukuhkan kedudukannya serta kekal kompetitif dengan dana lain. Pelan yang dipaksikan rangka kerja perumpukan aset strategik bertujuan untuk memberi pulangan jangka masa panjang yang mampan kepada pencarum, itu Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pesara-pesara tentera. Peratusan dividen 5% itu turut mencapai misi 5.5 sempena dengan sambutan Jubli Emas LTAT. Pengkreditan dividen 2022 kepada 122,935 pencarum dilaksanakan Jumaat lalu. Petroleum Nasional Berhad Petronas mencatat prestasi keuangan paling kukuh dalam sejarah dengan keuntungan bersih RM101.6 bilion pada tahun keuangan berakhir 31 Disember 2022 berbanding RM50.9 bilion tahun sebelumnya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata prestasi memberangsangkan itu didorong harga produk utama masing-masing, minyak dan gas yang lebih tinggi. For the full year, financial year 2022, Petronas registered profit after tax of RM101.6 billion on the back of 375.3 billion revenue.
Our EBITDA stood at 170.7 billion for the year under review. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman prestasi keuangan tahun 2022 di Menara Petronas Kuala Lumpur. Sementara itu, aliran tunai daripada aktiviti operasi berjumlah 135.3 bilion, manakala pelaburan modal adalah berjumlah 50.1 bilion ringgit disumbang oleh projek huluan dan hiliran. Setakat 31 Disember 2022, jumlah aset keseluruhan minyak dan gas nasional diperkukuh kepada 710.6 bilion ringgit. Keyakinan pelabur asing kembali stabil dalam pasaran apabila Malaysia menjadi pilihan untuk pelaburan berimpak tinggi. Ini terselah di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila pelbagai pendekatan dilaksana bagi menjana ekonomi berteraskan konsep Malaysia Madani. Mengimbas kembali 100 hari kerajaan perpaduan, wartawan Vimbala Kasturi Verasambi ada laporannya. Saksikan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan mahu memulihkan keyakinan terhadap ekonomi, peniaga dan pelabur asing. Ini seiring dengan salah satu teras strategik utama Malaysia Madani iaitu membina semula ekonomi. Dasar yang jelas daripada kerajaan perpaduan ini telah membawa pengeluar kenderaan paling bernilai di dunia, Tesla, untuk membuka sebuah ibu pejabat di Malaysia. Baru-baru ini Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah meluluskan permohonan syarikat itu untuk mengimport kenderaan bateri elektrik BEV ke Malaysia. Selepas itu, syarikat gergasi teknologi Amazon Web Service AWS telah membuat keputusan untuk melabur sebanyak 25.5 bilion ringgit dalam negara. Ini membuktikan kepercayaan asas ekonomi dan persekitaran perniagaan dilihat kondusif di Malaysia. Bagi menjamin ekonomi yang telus dan bertanggungjawab pula, rang undang-undang tanggungjawab fiskal akan dibentangkan ke Parlimen tahun ini. Kerajaan bertekad untuk mencapai tahap defisit fiskal yang mampan dengan sasaran 3.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2025, namun tertakluk kepada pertumbuhan ekonomi yang terus kukuh. Tahun lepas, Malaysia meluluskan pelaburan yang mencatat sejumlah 264.6 bilion ringgit. Nilai itu merangkumi 4,454 projek melibatkan sektor perkilangan, perkhidmatan dan utama. Pelaburan tahunan tersebut juga dilihat sebagai kedua tertinggi dalam sejarah berbanding 2021. Berteraskan 6 nilai teras madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, keyakinan, nilai hormat dan ihsan yang menggabungkan komponen sosial serta pembangunan ekonomi, negara terus berada di landasan pertumbuhan mampan. Vimbala Kasturi Virasami, RTM. Penyelarasan pencen untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dijangka dimasukkan dalam Belanjawan 2024. Kaedah terbaik sedang diteliti bagi menentukan kadar pencen tersebut. Ya, ke arah usaha itu, perbincangan dengan pihak terlibat akan diadakan. Peranan yang amat penting, mempunyai tanggungjawab yang amat. Kalau kita buat dan kita prepare sekarang, pre-budget session untuk 2024 punya budget, akan kita bincang betul-betul dan jika diluluskan, if at all diluluskan, will be considered by the government, it will be in 2024's budget. Okay. Saya tak janji apa-apa. I never promise anything. I know that it's not within my authority to say, not my decision. Okay? I didn't promise anybody, but saya kata dalam parlimen kita akan buat yang terbaik.
38,172 penduduk terkesan banjir masih berada dan berlindung di 137 pusat pemindahan sementara PPS. Angka berkenaan dikemas kini portal Info Bencana JKM setakat 7 malam tadi di 3 negeri terjejas masing-masing Johor, Pahang dan Melaka. Johor masih kekal dengan penduduk terjejas tertinggi. Berikut perinciannya. Baik, berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Nazri, teruskan. Dato' Hamidin sedia sahut cabaran. Arsenal kian hampiri gelaran EPL. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Dato' Hamidin Muhammad Amin mengakui pelantikannya sebagai Ketua Kontijen Malaysia ke Sukan Olimpik 2024 di Paris tahun hadapan adalah satu amanah yang besar untuk digalas dirinya. Namun beliau tetap yakin untuk menyahut cabaran tersebut dan percaya misi memburu kilauan emas pertama Olimpik buat Malaysia tidak mustahil untuk direalisasikan di Paris nanti. Menurut Dato' Hamidin, sokongan dan kerjasama semua pihak adalah penting dalam memastikan misi kilauan emas Olimpik pertama tersebut dapat dilaksanakan. Beliau turut berterima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh dan Presiden MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria atas kepercayaan yang diberikan terhadap dirinya. Kepercayaan ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang perlu saya pikul bersama-sama dengan pegawai lain supaya kita dapat meraih kejayaan, bukan hanya mendapat pingat emas sulung untuk Malaysia buat kali pertama di Olimpik, tetapi juga meraih seberapa banyak pingat yang boleh pada Olimpik 2024. InsyaAllah dengan doa daripada semua pihak dan kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah kita akan berjaya. Semalam Hana Yeoh mengumumkan pelantikan Dato' Hamidin Muhammad Amin dalam sidang media jurukuasa Road to Gold RTG yang diwujudkan bagi memastikan misi membawa pingat emas pertama Malaysia di Sukan Olimpik dapat dicapai. Tamasya sukan terbesar dunia itu bakal berlangsung di Paris pada 26 Julai hingga 11 Ogos tahun depan. Cabaran Malaysia di Sukan SEA 2023 Kemboja pada 5 hingga 17 Mei depan pakan dikalas oleh 677 atlet negara yang berentap dalam 34 jenis sukan. Ini merupakan penyertaan paling ramai dihantar kontingen Malaysia sejak edisi 2001 ketika menjadi tuan rumah buat kali pertama. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria berharap atlet negara yang tidak terpilih tidak mensia-siakan peluang untuk mencipta kecemerlangan di Kemboja nanti. Namun ia merupakan platform pengenalan atlet untuk temasya sukan yang lebih besar. Kebenaran yang diberikan dalam pemilihan ini jangan dipersia-siakan kerana Sukan Asia Tenggara menjadi medan pengenalan kesukan antarabangsa sebelum mengintai peluang kesukan Asia dan Sukan Olimpik. Tak banyak MOM memberi kelonggaran kepada atlet muda yang cemerlang di Sukan Malaysia untuk disenaraikan dalam kategori B sebagai proses pendedahan bagi edisi 2025 di Bangkok, Thailand dan 2027 di Kuala Lumpur. Seramai 350 atlet akan beraksi di bawah kategori A dan 287 lagi di bawah kategori B. Manakala bagi pegawai dalam kategori A pula seramai 150 dan kategori B sejumlah 87. Pemain badminton persoalangan wanita negara SK Sona berazam untuk menampilkan prestasi yang lebih cemerlang dalam kerjanya pada tahun ini selepas bergerak secara profesional. Dia yang tidak lagi bersama BAM kini dilatih oleh bekas pemain bergu lelaki negara Muhammad Zakri Abdul Latif yang dibantu bekas persoalangan lelaki negara Arif Latif.
Kisona yang berada di ranking ke-48 dunia berkata rejim latihan yang keras dan berintensiti tinggi di bawah jurulatih tersebut telah menyuntik keyakinannya untuk kembali beraksi di dalam gelanggang. Fokusnya ketika ini adalah meningkatkan kepatasan dan kekuatan selain ketahanan stamina ketika permainan. The journey sekarang saya train dengan Coach Zakri Latif dengan assist by Arif Latif, former single player also. So for now the training is quite solid with the team members all. Team members saya semua lelaki lah. So the training is quite solid and quite tough also because as a perempuan kena nak do together with the men's speed power, right? So I think it's quite a good start for me. Kisona ditemui ketika majlis memorandum bersama penaja baharunya, Matrick, di pusat latihan BAM Kuala Lumpur. Pemain berusia 24 tahun itu menerima penajaan RM100,000 daripada pengasas dan timbalan pengurusi eksekutif kumpulan Matrick Concept Holding, Datuk Seri Lee Tian Hock. Turut hadir Presiden BAM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria. Saudara Muslimi dan Muslimat telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Kita balik pula ke perkembangan aksi Liga Super. Pasukan tangga kedua Sabah FC gagal meneruskan tekanan ke atas pendahulu Johor Darul Ta'zim apabila diikat 1-1 oleh Seri Pahang FC di Stadium Darul Makmur Kuantan semalam. Keputusan itu menyaksikan Sabah ketinggalan 2 mata kepada juara 9 kali selepas 4 perlawanan. Ia keputusan seri pertama buat Sabah dan yang ketiga buat Seri Pahang daripada 4 perlawanan. Namun, mereka masih menjadi antara 4 pasukan yang masih mengkakal rekod tanpa kalah pada musim ini. Pada aksi semalam, skuad Rhinos lebih banyak memberikan tekanan kepada Seri Pahang apabila memperoleh beberapa peluang terbaik untuk membolosi gawang tuan rumah. Dominasi Sabah terbukti apabila terlebih dahulu membuka tirai jaringan selepas tandukan Daniel Sangting gagal disekat Izam Tarmizi Roslan pada minit ke-14. Tersentak dengan jaringan itu, skuad Tok Gajah kembali mencari rentak dan berjaya mencetak gol minit ke-25 hasil jaringan import Kepa Sherman. Bagaimanapun suasana menjadi panas pada minit ke-67 apabila pengendali Sabah Dato' Ong Kin Swee di arah Kelab Padang susulan tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil Nur Azril Baharudin. Keputusan seri satu sama itu kekal sehingga wisi penamat dan kedua-dua pasukan terpaksa akur berkongsi satu mata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan menyaksikan Penang FC tewas di tangan Selangor FC 1-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Skuad kendalian Tanjung Ho membuka jaringan menerusi pemain import dari Colombia Aaron Devale pada minit ke-27. Selepas rehat, kedua-dua pasukan buntu mencari jaringan sebelum skuad Harimau Kumbang bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-87 hasil tandukan Rafael Victor. Namun kegembiraan tuan rumah tidak kekal lama. The Red Giants sekali lagi mendahului 2 minit kemudian menerusi pemain import dari Jordan Nor Al-Rawadeh yang bijak mengambil peluang kekalutan di dalam kotak penalti. Selangor FC kini mengutip 10 mata di tangga ketiga, 2 mata di belakang pendahulu JDT, manakala Penang FC terus buntu mencari kemenangan dengan mengumpul 2 mata. Dalam pada itu, kemenangan sulung yang dicari Perak FC akhirnya tiba selepas berjaya menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi di Stadium Perak Ipoh semalam. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Perak bagaimanapun dipaksa bekerja keras sebelum gol pembukaan hadir pada minit ke-41. Gol berpunca daripada rembatan penyerang import dari Korea Selatan, Seo Seonung yang gagal ditangkap kemas penjaga gol Kuching City, Saiful Wazizi Muhammad. Seonung sekali lagi menjadi duri dalam daging buat pasukan pelawan apabila meledak gol kedua The Bosgaurus pada minit ke-57. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat permainan sekaligus menyaksikan anak buah Datuk Lim Tiong Kim naik ke tangga ke-6 Liga dengan 4 mata. Susulan kejayaan itu, Ketua Jurulatih Perak Datuk Lim Tiong Kim memuji peningkatan yang dipamerkan anak buahnya terutama di jentera serangan. Semua ini Perak dilihat bergelut dengan prestasi apabila hanya mampu mencatat 2 keputusan seri dan 1 kekalahan sekaligus berada di kelompok bawahan Liga. Menurut Datuk Tiong Kim, meskipun anak buahnya diberi tekanan hebat oleh Penang FC, namun 2 peluang keemasan di setiap babak berjaya diterjemahkan dengan baik oleh jentera serangan The Bosgaurus.
setiap game kita main begitu juga. Kita ada peluang, kita menggunakan. Saja hari ini kita punya peluang, kita menggunakan peluang dan menjadi gol. Lain-lain game pun kita membuat banyak prepare for goals. Saja penyudahan tu tidak, tapi hari ini penyudahan tu baguslah. Sementara itu, nada berbeza disuarakan penolong jurulatih Kuching City FC Sulaiman Hussein yang menyifatkan pemain yang beraksi di bawah tahap sebenar. Bukan sebab Perak bagus, tapi kita yang bermain buruk. Kita yang bermain worse. Sebab tu Perak menang. Pada kami tak nak cerita pasal Perak. Kita yang tidak bermain yang baik. Oleh itu, di Liga Super, you tak ada ruang untuk buat kesilapan. So kalau kita nak bersaing dalam Liga Super, pemain-pemain kena tahu demand yang ada dalam Liga Super. Keputusan itu menyaksikan Perak FC kini mengumpul 5 mata sekaligus melonjak ke tangga ke-6 Liga Super, manakala Kuching City FC di tempat ke-10 dengan 3 mata. Perkembangan Liga Futsal Premier Kebangsaan MPFL 2023, Shah Alam City melakukan kejutan dengan menewaskan Selangor Town United 4-2 dalam aksi kumpulan di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam semalam. Pemain import dari Brazil Wellington Pereira Rodriguez mencuri tumpuan apabila meledak hat-trick ketika kemenangan kedua Shah Alam City. Skuad kendalian Muhammad Fitri Muhammad Yatim berada di depan pada minit ke-5 selepas Wellington susulan kesilapan pertahanan Selangor Town. Peluang demi peluang dicipta oleh Selangor Town bagi menyamakan kedudukan namun tidak mampu menembusi gawang tuan rumah. Shah Alam City pula berjaya menghasilkan gol kedua hasil sepakan sudut Zainal Abidin Hamzah yang tertampan kepada pemain Selangor Town dan masuk ke gawang sendiri pada minit ke-20. Bagaimanapun, Selangor Town berjaya merapakkan jurang menerusi sepakan penalti yang tidak disisirkan oleh Helio Neto sebelum rehat. Di babak kedua, Shah Alam City sekali lagi melebar kedudukan menerusi Wellington yang menjadikan gol ketiga dengan rembatan deras. Selangor Town kembali merapakkan kedudukan dengan gol kedua oleh Yazid Kamaruzwan pada minit ke-40. Namun kesilapan pertahanan sekali lagi menghukum Selangor Town apabila membenarkan Wellington melengkapkan kemenangan 4-2 kepada Shah Alam City. Kejuaraan balik pula Half Marathon yang akan diadakan pada 4 Jun depan mensasarkan 3,500 penyertaan tidak kira dari dalam maupun luar negara. Ini kali pertama satu kejohanan larian berskala besar bakal diadakan di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wancik berkata, setakat ini seramai 2,700 peserta telah mengesahkan penyertaan. Menurutnya, selain peserta tempatan, acara itu turut mendapat sambutan daripada pelari profesional dan amatur antarabangsa, antaranya dari Kenya, Jepun, Australia dan juga Amerika Syarikat. 43% of those who registered are from Klang Valley, then 25% are from Penang. And there are also international participation, mainly from Kenya, from Japan, from Australia, from China, from the US, from Vietnam, and mana lagi? Thailand dan sebagainya, Indonesia dan sebagainya. Memandangkan acara tersebut dijalankan ketika musim durian, beliau berharap ia dapat menarik lebih ramai peserta. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan dalam Balik Pula Half Marathon ini, iaitu kategori 21 km, 10 km dan 5 km. Penyertaan masih dibuka sehingga 30 April depan. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, pendahulu Arsenal kembali melebarkan jurang dengan kelebihan 5 mata selepas mencetak kemenangan bergaya 3-0 ke atas Fulham. Dengan paki 11 lagi pelanan musim ini, The Gunners semakin hampir untuk menjulang gelaran juara buat kali pertama sejak 2004. Sebelum itu, pencabar terdekat Manchester City berjaya merapakkan jurang kepada 2 mata susulan kemenangan ke atas Crystal Palace pada Sabtu. Namun ia tidak menjejaskan fokus skuad kendalian Mikel Arteta itu yang menampilkan aksi cemerlang untuk menewaskan Fulham di depan penyokong mereka sendiri. Jaringan babak pertama menerusi Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli dan Martin Odegaard
sudah cukup meletakkan asnya kembali di landasan tepat menjuarai EPL buat kali kelima. Ia juga kemenangan ke-11 The Gunners daripada 14 perlawanan di tempat lawan. Klub London itu kini mendahului Liga dengan 66 mata, manakala City pula di tangga kedua dengan 61 mata, diikuti Manchester United 50 mata di tempat ketiga. Dalam pada itu, kehilangan pemain perancang Casemiro yang dilainkan kad merah menyebabkan Manchester United terpaksa berpuas hati dengan seri tanpa jaringan menentang kelab bawahan Southampton di Old Trafford. Pada pertemuan itu, Casemiro diperintah keluar padang selepas melakukan kekasaran ke atas pemain Southampton Carlos Alcaraz pada minit ke-34. Tindakan itu dikritik pengurus United Erik ten Hag yang kecewa selepas pengada berkenaan tidak mengadakan sepakan penalti kepada pasukannya. Selepas bangkit dari kekalahan memalukan kepada Liverpool dengan menewaskan Real Betis di Liga Eropah Jumaat lalu, Red Devil dilihat bergelut untuk menembusi benteng pertahanan Southampton. Namun keputusan itu tetap menyaksikan United masih kekal dengan rekod tanpa kalah dalam 22 perlawanan di Old Trafford. Mereka kini di tangga ketiga dengan 50 mata daripada 26 perlawanan, 16 mata. Di belakang Arsenal yang menghuni tangga teratas dan 11 mata mengejar pasukan tangga kedua, Manchester City. Perkembangan tenis, pemain pusingan kelayakan dari Chile, Christian Garin, menampilkan aksi agresif ketika mengejutkan pilihan ketiga dari Norway, Casper Ruud, di pusingan kedua terbuka Indian Wells. Kejadian itu menyaksikan dia mara ke pusingan 16 terakhir. Pada aksi itu, Garin berjaya mengutip 27 mata mengurusi hantaran balas yang agresif di belakang gelanggang. Pemain ranking ke-97 dunia itu menang 6-4 di set pertama, namun dipaksa bekerja keras di set kedua untuk menjinakkan Ruud 7-6 menerusi tiebreak. Ini kemenangan ketiganya ke atas Ruud dalam 4 pertemuan sepanjang karirnya. Di pusingan 16 akhir nanti, Garin akan berdepan pilihan ke-23 dari Spanyol Alejandro Davidovich Fokina Rabu ini. Sementara itu, satu lagi perlawanan menyaksikan pilihan ke-10 dari Britain Cameron Norrie turut dipaksa berhempah pulas sebelum menewaskan pemain Jepun Taro Daniel dalam pertarungan 3 set. Dia bangkit dari kekalahan set pertama untuk menewaskan Daniel dengan 6-7, 7-5 dan 6-2 sekaligus layak ke pusingan 16 terakhir. Pemain berusia 27 tahun itu bakal berdepan pilihan ke-6 dari Rusia Andrew Rublev Rabu ini. Edisi Sukan 13 Mac 2023 melabuhkan tiranya untuk perkembangan seterusnya kembali semula bersama dengan rakan penyampai. Pencapaian demi pencapaian cemerlang, tokoh-tokoh legenda sepanjang zaman di arena Sukan Negara mengimbau kenangan dan perjuangan atlet-atlet negara. Dalam Sukan Legend edisi Memori setiap Sabtu 11 malam di TV1 dan 11.30 malam di saluran Sukan RTM. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengetuai delegasi Malaysia untuk menyertai 3 acara penting Commonwealth di London, United Kingdom mulai hari ini hingga 15 Mac. Acara itu merupakan sambutan Hari Commonwealth, mesyuarat kumpulan tindakan Menteri-Menteri Commonwealth CMAG dan mesyuarat Menteri-Menteri Hal Ehwal Luar Commonwealth CFAMM. Kenyataan Wisma Putra memaklumkan sambutan Hari Commonwealth yang akan dihoskan Raja Britain, Raja Charles III, buat julung kali sebagai Ketua Commonwealth. Manakala majlis santapan diadakan di Istana Buckingham, Malaysia menjadi ahli CMAG pada tahun 2018, seterusnya mengukuhkan lagi statusnya sebagai anggota terkemuka Commonwealth. Kenyataan turut menyebut Malaysia telah menjadi ahli Commonwealth sejak 66 tahun lalu dan selaku tuan rumah mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth,